perkara ni boleh berlaku. Macam ni lah, orang menyaga dah dapat hak dia. Ahli perniagaan dah dapat hak dia untuk menyaga. Ahli sukan dah dapat hak dia untuk bersukan. Ahli yang suka kayuh basikal dah dapat hak dia untuk kayuh basikal. Ahli keluarga untuk keluar beribadah, untuk keluar riadah dengan keluarga dah dapat hak dia. Ahli masjid pun dia nak hak dia juga untuk beribadah. Apa salahnya? Tuan-tuan tak rasa malu ke pejabat agama Islam ni, saya nak tanya? Ustaz-ustaz ahli-ahli politik kita ni yang duduk memimpin negara yang sepatutnya mempertahankan Islam, berjuang untuk Islam, mendahulukan Islam daripada yang lain. Hari ni rakyat tak ramai yang boleh solat. Saya terpaksa cakap, saya sedih ni, saya sedih. Saya nak solat tak boleh, tapi saya boleh pergi restoran. Benda ni rasa macam tak boleh lah. Okey, orang ahli perniagaan dah dapat hak dia untuk berniaga. Ahli sukan dah dapat hak dia untuk bersukan. Sekarang ni nak pergi mandi swimming pool ke, nak pergi shopping mall ke, you nak masuk macam mana pun boleh masuk, tapi orang masjid tak boleh masuk. Ni benda ni tak betul. Apa kata begini, bincang betul-betul, buat RCI ke, buat muzakarah ke, buat perhimpunan ke, cari jalan macam mana orang Islam untuk solat walaupun berada di zon merah. Kalau lebih adil, kalau diorang ni semua tutup, masjid pun tutup, adil lah bagi kita. Sekarang ni masjid tak ditutup, masjid pula kena tutup, tempat lain tak tutup. Tak adil lah benda-benda macam ni. Saya nak semua pemimpin bangkit lah, bangkit. Agama-agamawan, ulama-ulama, guru-guru, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin politik, bincangkan hal ni dengan segera, secepat yang mungkin. Selesaikan masalah ni. Ni masalah besar ni. Bayangkanlah masjid sebelah-sebelah, masjid sebelah tak boleh masuk, zon merah, 3 orang saja boleh masuk. Restoran penuh, boleh masuk. Tak ada 1 meter, tak ada 2 meter. You tengoklah dekat cashier sana apa jadi. Tengok berapa ramai orang boleh beratur. Tak payah, senang saja. Nampak ni, meja ni bawa anak kecil boleh, bawa anak kecil boleh, tapi bawa pergi masjid tak boleh. Tengoklah dekat atas tu, pemimpin-pemimpin agama duduk kat mana? Ahli-ahli politik hebat-hebat duduk dekat mana? Agama-agamawan pergi dekat mana? Ustaz-ustaz selebriti pergi dekat mana? Ulama-ulama apa, ustaz-ustaz yang soho-soho, yang ada followers berpuluh-puluh, ratus-ratus ribu pergi duduk dekat mana? Kenapa tak nak bangkitkan isu ni? Kenapa tak nak ceritakan isu ni? Kenapa tak bincangkan isu ni? Okey, jikalau dulu kita mungkin negara kita dipimpin oleh PH, mungkin kita boleh main sentimen ada DAP. Tapi sekarang kita tak ada DAP. Semua orang Islam, bersatu orang Islam, orang UMNO orang Islam, orang PAS orang Islam. Perkara ni dah berlaku terlalu lama. Kalau 3 bulan pertama mungkin kita boleh buat, kita tak boleh nak marah sebab kita semua tak faham tentang isu ni. Tetapi ni dah terlalu lama, kenapa benda ni tak dibincangkan? Hari ni dekat Facebook kita hanya disebutkan dengan MNPN, MNPN, MNPN. You all punya cerita, you all punya bergaduh, you all cerita you all nak bersatu lah, you all nak apa-apalah. Tapi you all tak cerita tentang hal masjid, tentang hak-hak orang nak pergi beribadah. Tak bincangkan. Okey, seperti contoh macam parti politik, macam orang PAS. Dulu kita tak ada dalam parlimen, sekarang kita dah ada duduk dalam parlimen. Kita PAS dah ada jadi sebahagian daripada kerajaan. Kita dah ada akses yang cukup kuat untuk bercakap dengan Menteri Agama. Kita ada akses yang kuat untuk bercakap dengan jambatan-jambatan agama Islam. Kita ada akses, segala akses tu kita semua dah ada. Kita ada ruang, kita ada peluang untuk bercakap, untuk mudah, untuk bawa suara rakyat, terutama sekali suara orang Islam. Tapi benda ni tak berlaku. Apa yang saya nampak, pemimpin-pemimpin Islam ni hanya berdiam diri. Dekat Facebook tidak bercakap, dekat Instagram tidak bercakap, dekat Twitter tidak bercakap. Tak ada nak panggil mesyuarat segera, cari jalan tiap-tiap minggu kalau boleh mesyuarat untuk cari jalan macam mana untuk mudahkan orang pergi solat. Hari ni budak umur bawah 12 tahun tidak dibenarkan masuk solat.
Tak ada benarkan masuk masjid. Kalau 3 bulan pertama okey. Ini dah 40 minggu dah ni. Benda ni benda serius. You all boleh ni tengok, hak orang menjaga dah dapat dah. Kan? Malu ni ha. Tu dah saya tak pergi depan tu lagi. Depan-depan tu kedai-kedai motor tu penuh orang tu. Ini kadang-kadang kejap lagi penuh kedai sini. Masjid boleh masuk 3 orang. Mana masuk akal benda ni? Masuk akal tak? Letih lah benda macam ni. Korang tak boleh nak selesaikan masalah ni. Kita dalam negara Islam. Pemimpin-pemimpin kita semua pemimpin Islam. UMNO orang Islam. Bersatu orang Islam. PAS orang Islam. Korang dah ada duduk dalam kerjaan. Korang dah boleh buat kerja. Korang boleh jumpa siapa saja yang korang nak jumpa. Korang boleh panggil mesyuarat. Korang boleh panggil meeting. Tapi korang tak buat kerja tu. Kalau kita cakap kita ni melawan arus, kata kita bodoh, kita tak sekolah, kita tak pandai, kan? Siapalah kita nak mempertikai, kan? Macam-macam dia cakapnya kalau orang bertanya hal benda macam ni. Saya bukan nak cari gaduh, bukan nak cari glamour, tapi inilah hak orang masjid, mesti dibagi. Hak untuk orang beribadah mesti dibagi. Macam mana kerjaan kita boleh bagi hak orang menjaga. Hak ahli penjagaan dah dapat. Semua orang dah dapat hak masing-masing. Kenapa hak ahli ibadah tak dapat? Kenapa hak ahli masjid tak dapat? Sekarang ni dekat tadi saya dah jumpa satu pakcik tu. Dia kata dia dengan ahli masjid pun dia jadi bergaduh dah dengan AJK masjid. Sebab dia kadang-kadang dia dah bertahun-tahun dah pergi semayang, tiba-tiba tak boleh pergi semayang. AJK tak bagi. Kadang-kadang sama-sama dia orang pun dah jadi bergaduh. Kat masjid-masjid sekarang ni kebanyakan ahli karih masjid pun masing-masing muka dah bermasam-masam muka kerana isu ni. Ada yang pro yang kata benda ni tak boleh masuk. Ada yang pro kata kita patut dibenarkan masuk. Dah jadi bermasam muka masjid. Kita diajar, kita kalau kita susah, hadapi kesukaran, hadapi masalah, tempat kita cari adalah rumah Allah. Cari Allah, dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Hari ni tak. Kita sepatutnya kita dilanda musibah, kita dilanda dengan ujian. Sepatutnya kita dekat dengan Allah Ta'ala. Kita tak nafikan, kita pun tak nak bertekak, tak nak nafikan berkenaan dengan COVID, tak nak, kita bukan kepakaran kita. Saya bukan nak saya tak tahu benda-benda tu. Macam ni lah, bagi saya COVID ni satu benda yang gaib. Benda yang kita tak nampak. Untuk selesaikan benda yang gaib ni, kita kena melalui benda gaib juga, iaitu dengan kuasa Allah Ta'ala. Kita dah gagal dah macam-macam, kita bayar SOP lah, apa semua tu kita dah gagal dah. Tapi masjid kita tak buka juga. Manalah tahu dengan kelonggaran bagi buka masjid, bagi orang solat seperti biasa, manalah tahu, siapa sangka lepas ni COVID boleh turun dengan mendadak. Siapa sangka? Kita tak buat lagi, kita tak tahu. Cuma saya nak minta agamawan, ustaz-ustaz, selebriti-selebriti, mufti-mufti main peranan yang betul-betul untuk selesaikan masalah ni. Kita orang masjid, orang Islam sekarang ni rasa cemburu, rasa kecil hati dengan cara pemimpin yang ada hari ni, mengabaikan masalah ni. Kita disebukkan. Sekarang ni apa yang tak ada, live apa, nak buat lawak live kat TV dah dapat dah. TV dah dapat hak dia untuk menjaga, untuk bersiaran langsung, untuk beraktiviti. Ahli sukan dah dapat, ahli penjagaan dah dapat, mak motor dah dapat hak dia untuk ride, mak basikal dah dapat hak dia untuk ride. Kerjaan dah bagi. Tetapi untuk ahli masjid kena bagi juga hak mereka. Bincangkan benda ni. Saya bukan nak bergaduh, bukan nak cari pasal, tapi saya rasa benda ni dah terlalu lama. You all kena duduk, kena bincang, cari jalan. Okey, sama-sama kita doakan. Kita minta, kita pun siapa pun tak nak COVID, siapa pun tak nak susah. Tapi masalahnya sekarang ni korang dah susahkan orang Islam. Itu masalah dia. Okey, tolong ni apa saya nak minta. Saya pun tak mau sebutlah nama-nama siapa. Tetapi memang adalah kecewa sikit dengan, terutama sekali dengan pemimpin politik. Sebab tak ambil tahu langsung hal masjid. Buat endah tak endah. Buat masjid ni, urusan masjid ni urusan yang terkebelakang, tak penting bagi dia orang.
Nanti masalah. Kalau dulu kita nak cakap ada DAP, sekarang mana ada DAP? Semua orang Melayu dalam kerajaan sekarang ni. Kenapa tak bersungguh-sungguh bincangkan hal ni, cari jalan untuk selesaikan masalah ni? You all tunggu apa? You all sepatutnya dah jadi pemimpin, terutama sekali dekat negara Islam, mestilah utamakan orang Islam. Sepatutnya begitulah. Pejabat-pejabat agama pun saya tak tahulah. You all dapat gaji untuk jaga agama Islam, tapi gaji tu you all tak jaga pun betul-betul orang Islam ni macam mana? Okay, so tengoklah dengan mata kepala sendiri. Dua suasana yang berbeza. Restoran sup penuh, duduklah, tiadalah penjarakan apa semua tu, bohong je cakap. Okay, meja panjang pun ada. Okay, kejap lagi orang balik kerja lagi penuh. Sebelah ini adalah masjid. Masjid tidak dibenarkan masuk. Saya nak masuk solat tadi tak dibenarkan. Hanya boleh masuk untuk 3 orang saja. 3 orang tu pun kaki tangan. Hari Jumaat boleh masuk 12 orang. Tak kepelik kita dibuatnya macam tu kan? Lepas tu saya nak tegur jugalah cyber trooper ni yang duduk kutuk-kutuk bila saya buat video-video macam ni. Ini bukan masalah kau nak kutuk ke, kau nak kata apa, kau punya pasal lah. Ini kita nak hak kita je lah. Kita nak beribadah, bukan ada apa pun. Okay, baik. So negeri lain tak sama. Negeri ni sebab zon merah. Cuma kalau nak tutup, tutuplah semua, barulah kita rasa syok. Ini masjid tak tutup. Masjid tutup, restoran sebelah tak tutup. Masjid boleh masuk 3 orang, sini boleh masuk 30 orang. Kan tak betul tu. Okay, baiklah. Saya pun ini je lah. Saya dah sampaikan apa yang patut saya sampaikan. Lain-lain tu saya serah pada Allah Ta'ala. Yang baik tu datang daripada Allah Ta'ala, yang tak baik tu datang daripada kelemahan saya sendiri. Okay, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.